Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada kali ini saya akan membincangkan bab 3 iaitu penakulan logik. Di dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 3.2 iaitu hujah. Di dalam video pada kali ini standard pembelajaran adalah untuk membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi. Bagaimanakah anda membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi? Jika kita ingat kembali, di dalam video sebelum ini ataupun subtopik sebelum ini, kita telah mempelajari iaitu hujah induktif yang kuat dan meyakinkan adalah bergantung kepada premis dan kesimpulan yang benar. Jadi inilah yang kita belajar sebelum ni. Untuk dapatkan hujah yang kuat, kesimpulannya mesti benar. Dan meyakinkan, semua premisnya pula mesti benar. Ini kerana di dalam hujah, premis adalah bukti sokongan untuk membuat kesimpulan. Jadi premis adalah penting untuk mendapat suatu kesimpulan yang benar. Jadi bagaimanakah kita untuk membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi? Langkah penakkulan induktif ini kita perlu laksanakan, iaitu yang pertama, teliti beberapa situasi atau contoh yang khusus. Jadi yang kedua, perhatikan ciri yang sepunya. Dan yang ketiga iaitu buat satu kesimpulan umum. Jadi kerana kita tahu hujah induktif adalah daripada premis yang khusus kepada membina kesimpulan yang umum. Untuk lebih memahami, kita akan lihat contoh soalan. Contoh 22 di dalam buku teks matematik tingkatan 4. Bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut, iaitu A, pola 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Dan diberi di sini 1/1 adalah 1 kuasa negatif 1, 1/2 ialah 2 kuasa negatif 1, 1/3 sama dengan 3 kuasa negatif 1, 1/4 sama dengan 4 kuasa negatif 1. Jadi kita akan selesaikan mengikut langkah penakkulan induktif yang kita bincangkan sebentar tadi, iaitu langkah pertama kita akan teliti beberapa contoh atau situasi yang khusus. Jadi ini adalah situasi yang khusus. Jadi apabila kita teliti di sini, 1/1 adalah 1 kuasa negatif 1, 1/2 adalah 2 kuasa negatif 1, 1/3 3 kuasa negatif 1, 1/4 4 kuasa negatif 1. Jadi di sini sebenarnya kita perhatikan apa yang berubah dan apa yang tidak berubah. Jadi persoalan tadi apa yang berubah, apa yang tidak berubah. Jadi kita lihat yang tidak berubah adalah kuasanya. Kesemuanya kuasa negatif 1. Jadi yang berubah adalah nombor ini. 1, 2, 3 dan 4. So kita perhatikan di sini yang berubah adalah 1, 2, 3 dan 4. Itu yang berubah mengikut nombor di bawah ni. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Jadi langkah seterusnya, perhatikan ciri sepunya. Jadi kita dah bincangkan tadi, nombor dalam bulatan adalah nombor yang sentiasa berubah dalam pola. Jadi nombor yang berubah ini, apa yang kita buat adalah gantikan nombor yang berubah-ubah sebagai N. Yang lain kita kekalkan. Jadi seterusnya, apabila kita gantikan nombor yang berubah sebagai N, kita tahu yang tidak berubah adalah 1. So kita kekalkan 1. Per yang berubah adalah N. Jadi kita tulis N. Ataupun sama dengan N kuasa negatif 1. Di mana di sini N kita perlu huraikan juga. N kita bermula daripada 1, seterusnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita dapat jawapan kita iaitu A. Untuk A, N kuasa negatif 1 di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita telah selesai menjawab A. Seterusnya kita bincangkan pula bagaimana ingin buat kesimpulan induktif yang kuat bagi pola 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 dan seterusnya. Di sini diberi 0.5 sama dengan 0.5 kuasa 1,
0.25 sama dengan 0.5 kuasa 2. 0.125 sama dengan 0.5 kuasa 3. 0.0625 sama dengan 0.5 kuasa 4. Jadi kita akan selesaikan menggunakan langkah penaklukan induktif kita. Jadi yang langkah pertama tadi kita akan teliti contoh dengan situasi khusus. Jadi kita telah tuliskan di sini seperti dalam soalan. Dan persoalan yang akan kita tekankan adalah apa yang berubah dan persoalan kedua apa yang tidak berubah. Jadi kita lihat di sini yang tidak berubah adalah 0.5 kerana setiap pada pola ada 0.5. Yang berubah adalah kuasanya di sini. Kuasa 1 untuk yang pertama, kuasa 2 untuk yang kedua, kuasa 3 untuk yang ketiga dan kuasa 4 untuk yang keempat. Jadi langkah kedua adalah perhatikan ciri yang sepunya. Kenapa? Kerana ciri yang sepunya itu kita akan kekalkan dan yang berubah-ubah kita akan gantikan sebagai N. Jadi di sini nombor di dalam bulatan ini adalah nombor yang berubah. Jadi bermakna kuasanya di sini kita akan tulis sebagai N. Jadi untuk pola nombor 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 kita boleh buat kesimpulan untuk memperolehnya adalah dengan 0.5 kuasa N, di mana N di sini adalah bermula daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan seterusnya kita akan letak dot dot dot. Jadi ini adalah jawapan kesimpulan umum yang kita perolehi daripada pola dalam soalan B. Seterusnya kita bincangkan pula untuk C iaitu pola 1, 3, 5 dan 7. Jadi 1 adalah sama dengan 2 darab 0 tambah 1. 3 sama dengan 2 darab 1 tambah 1. 5, 2 darab 2 tambah 1. 7, 2 darab 3 tambah 1 dan seterusnya. Jadi untuk selesaikannya, sama kita menggunakan langkah penaklukan induktif. Yang pertama, kita akan teliti beberapa contoh atau situasi khusus. Jadi saya dah tuliskan di sini. Okay, jadi untuk langkah 1 ni, kita akan menjawab persoalan apa yang berubah, apa yang tidak berubah. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk polanya, 2 sentiasa tidak berubah. Jadi kita biarkan 2 di situ. Jadi yang seterusnya adalah nombor dalam kurungan. Kalau kita perhatikan, nombor dalam kurungan yang sentiasa berubah. Okey, kita highlightkan. Tambah, semua ada tambah di sini. 1 juga semua ada nombor 1. Jadi di sini apabila kita perhatikan ciri sepunya, nombor yang berubah nanti kita akan tulis sebagai N. Jadi di sini untuk kes ini, kalau kita lihat polanya tadi, 2 kita kekalkan sebab daripada pola yang pertama ada 2, pola kedua ada 2, semua ada 2. Jadi nombor yang berubah tadi kita dah bulatkan di sini, kita gantikan sebagai N seperti dinyatakan di sini. Kemudian diikuti dengan operasi tambah, semua ada kita kekalkan dan 1 juga semua ada kita kekalkan. Jadi kesimpulannya, yang berubah sahaja kita gantikan sebagai N, yang lain kita kekalkan. Jadi kita dah dapat jawapan kita iaitu kesimpulannya pola nombor 1357. Kesimpulan umumnya adalah daripada 2N tambah 1 di mana N adalah sama dengan, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah kosong. Berbanding contoh-contoh sebelum ni, nombor pertama yang berubah adalah 1. Jadi sekiranya nombor pertama yang berubah adalah kosong, perlu ditulis kosong di sini. Diikuti 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan seterusnya kita akan letak 3 titik di sini. Jadi kita telah selesai menjawab contoh 22. Seterusnya kita lihat soalan D, diberi pola 0, 9, 2, 4, 45 dan seterusnya. Untuk dapatkan 0, 3 darab 1 kuasa 2 tolak 3. 9 sama dengan 3 darab 2 kuasa 2 tolak 3. 24 sama dengan 3 darab 3 kuasa 2 tolak 3. 45 sama dengan 3 darab 4 kuasa 2 tolak 3. Jadi sama juga langkahnya untuk kita selesaikan. Yang pertama kita akan teliti contoh di sini dengan menjawab persoalan apa yang berubah, apa yang tidak berubah.
Jadi kita akan kaji pola ini satu persatu. Jadi yang pertama, kita akan bermula kaji dengan selepas sama dengan ya. Sebab di depan ini adalah nombor pola tersebut. Jadi kita lihat kesemuanya ada 3. Jadi 3 tidak berubah. So kita biarkan. Yang berubah adalah nombor dalam kurungan. Jadi yang berubah kita bulatkan. Yang berubah kita bulatkan. Jadi yang tak berubah kita biar. Jadi kuasanya juga tidak berubah, operasi tolak tidak berubah dan juga nombor 3 tidak berubah. Jadi daripada sini kita akan perhatikan ciri yang sepunya. Langkah kedua, jadi ciri yang sepunya, jadi kita lihat yang sepunya kita kekalkan. Jadi yang berubah ni, yang maksud saya yang berubah kita gantikan dengan N, yang tidak berubah kita kekalkan untuk dapat satu kesimpulan umum di sini. Jadi kita tulis jawapan. Yang pertama, kita ada nombor 3 yang tidak berubah, so kita kekalkan. Jadi ingat, yang tidak berubah kekalkan, yang berubah ganti N. Jadi kita ada kurungan, so kita ikut sahaja kurungan. Nombor di dalam kurungan sentiasa berubah, so kita gantikan N. Jadi kuasanya adalah kuasa 2 juga tidak berubah, kita kekalkan. Tolak tidak berubah, 3 juga tidak berubah. Jadi tipsnya, yang berubah sahaja kita gantikan sebagai N. Yang tidak berubah dikekalkan. Jadi di sini masih lagi belum menjawab soalan dengan selesai kerana kita perlu rungkaikan, iaitu N bermula daripada, kita lihat yang pertama N kita adalah 1. Jadi yang pertama itu penting. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita dah jawab soalan D dengan jawapan 3N kuasa 2 tolak 3, di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi inilah jawapan soalan D sebentar tadi. Sekian saja untuk video pada kali ini. Saya harap setiap yang menontonnya dapat memanfaatkan ilmu yang disampaikan dalam video pada kali ini. Sekian, terima kasih.